Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab Hikayatun Fiqhiyatun, hikayat-hikayat fiqh. Kita sudah masuk hikayat yang ke-104. Hikayat yang ke-104, kisah Ummu Sa'ad. Ummu Sa'ad meninggal dunia, maka Sa'ad yang sayang kepada ibu dia bertanya Nabi SAW, boleh tak dia sedekahkan untuk mak dia? Dan apakah sedekah yang baik? InsyaAllah ini tajuk kita. Dan kita lanjutkan perbincangan tentang sampai ke tidak pahala kepada orang yang mati. Kita sedekah untuk mak kita, kita wakaf, kita buat benda-benda kebajikan, boleh ke tak boleh? Ini perbincangan kita insya-Allah. Baik para pelajar sekalian, hikayat kita ini Anil Hasan Al-Basri rahimahullah an Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu anna ummahu matat. Hasan Basri cerita daripada seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Ubadah, yang kematian mak dia, dalam waktu mak dia meninggal, dia tak ada di Madinah. Dia pun tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mak saya meninggal, mati. Afa atasaddaqu anha, boleh ke saya sedekah? Sedekah pahala sampai ke dia. Qala sallallahu alaihi wasallam, na'am. Ya, boleh. Qala Sa'ad, fa ayus sadaqati afdalu? Sedekah mana yang paling afdal? Kalau saya nak sedekah, minta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cadangkan sedekah mana yang paling baik. Qala saqyul ma'i, buat bagi air. Maknanya kalau tempat ni tak ada perigi, tak ada telaga, kita pergi korek kali ni, boring air. Qala fatilka siqayatu ali Sa'din bil Madinah. Maka Sa'ad ni orang kaya, orang hebat, orang pemurah. Jadi dia pun korek telaga, terkenal lah di Madinah tu siqayatu ali Sa'din. Maknanya air, sumber air keluarga Sa'ad. Mana dia wakaf Sa'ad ni wakaf untuk pahala kepada keluarga dia, khususnya mak dia yang dah meninggal tu. Jadi alhamdulillah, hadis ni pendek je cerita. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Qala Syekh Al-Banna rahimahullah, rijalu isnadi thiqah. Jadi panjanglah dia punya cerita. Baik. Dilalatul hadis. Hadis ini menunjukkan kepada apa? Kita nak tengok hadis ni menceritakan kepada kita tentang apa. Kata Syekh Haidar, dilalatul hadis istihbabut tasadduq anil mayyit. Sunat ataupun elok anak-anak sedekahkan kepada sedekah pahala untuk orang mati. Manakala ayah mati, mak mati, keluarga dia boleh sedekahkan untuk keluarga dia. Baik, tajuk ni panjang. Perbahasan pun boleh tahan. Kalau tak kena cara, panas. Sebab itulah bila kita nak bincang, kita bincang dari sudut ilmu, dari sudut ilmiah. Apa ulama cakap, kita baca pandangan mereka. Kalau dengar orang cakap, tidak elok. Masing-masing kata mengata. Baik. Sebelum pergi pada hukum, terlebih dahulu macam biasa, Tuan Syekh kita memperkenalkan
ashabul qissah. Orang yang meriwayatkan kisah ni dulu. Kita akan kenal yang pertama siapa? Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu taala. Imam Hasan Basri terkenal dengan Abu Sa'id. Itu dia panggil kunyah dia, gelaran dia Abu Sa'id. Nama dia Al-Hasan. Nah, dia ada alif lam. Tuan-tuan jangan tulis berkata Hasan Basri. La, Al-Hasan. Nah, letak alif lam. Al-Syekh Al-Hasan Al-Basri. Nah, letak nama dia Al-Hasan. Dan jangan, kalau tulis ikut Rumi, jangan tulis S dua kali. Ini setengah orang ni modern sangat. H-A-S-S. Jadi Hasan. Itu bukan Hasan. Itu Hasan, Ha, Sin, Alif, Nun. Hasan. Kalau kata Hasan, S kali je. Al-Hasanu. Al-Basri. Al-Hasan bin Abil Hasan. Hasan anak kepada ayah Hasan. Apa dia nama ayah Hasan? Yasar. Nama dia Yasar. Maula Al-Ansar. Mana ayah dia ni, Yasar ni dimerdeka oleh orang Ansar, maka dia panggil Maula Al-Ansar. Wa ummuhu Khairah. Mak dia nama Khairah. Maulat Ummil Mukminin Ummi Salamah. Oh, Masya Allah. Khairah ni hamba yang dimerdekakan oleh Ummu Salamah, Ummul Mukminin. Orang rapat belaka tu. Wa abuhu Yasar kana min sabi Maisan. Ayah dia ni nama Yasar, salah seorang daripada tawanan perang di Maisan. Maisan ni di antara Basrah dengan Wasit. Basrah di Iraq ni. Mana maksud peperangan Iraq kena tawan, akhir sekali tentera Islam ni buat balik dia ke Madinah. Rezeki dia nak sampai Madinah, alhamdulillah. Kana sakan al-Madinah. Yasar tinggal di Madinah. Wa u'tiqa, dan dia dimerdekakan, wa tazawwaja biha fi khilafati Umar. Dia dimerdekakan oleh Ansari, kemudian dia kahwin pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar. Dia zaman Sayyidina Umar lah banyak futuhat. Banyaknya, luasnya pembukaan negara-negara Islam ni di mana? Waktu zaman Sayyidina Umar. Sampai ke Iraq, jatuhnya Parsi, jatuhnya Rom. Dia kahwin, fawulidalahul Hasan. Hasan ini lahir 2 tahun sebelum berakhirnya wafatnya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sakan al-Basrah. Jadi Hasan ni bila dia sudah dewasa, dia pergi ke Basrah, tinggal di sana. Washtahara biha, dan masyhurlah Hasan al-Basri. Al-Hasanu al-Basriyu, sebab Basrah tu Basri. Dia panggil ya tu nisbah Basri. Macam kita ni Malaysia. Orang tak kata Malaysia, dia kata Malizi. Anta Malizi? Naam. Ini sebuah kepada negara. Malizi, Basri. Basri nama negara dia Basrah. Basri. Madani. Wa kana aliman. Seorang yang alim, jami'an, orang yang mengandungi ilmu yang banyak, rafi'an faqihan. Tinggi kedudukan seorang ahli fiqh. Hasan Basri ini untuk para pelajar tanda salah seorang daripada mujtahid. Dia mujtahid ni 13 orang dalam dunia ni. Hasan Basri salah seorang daripadanya. Tapi yang masyhur, yang ada pengikut, yang jadi mazhabnya 4. 5 dengan Zahiri. Tapi yang masyhurnya 4. Tapi asalnya Hasan Basri salah seorang daripada ulama mujtahid. Thiqatan ma'munan, seorang yang thiqah dipercayai, seorang yang amanah, abidan nasikan, seorang yang kuat beribadat, kathirul ilm, banyak ilmu, fasihan, bahasa lidah dia fasih, jamilan, tuanya comel, wasiman, smart kata orang, tidak selekeh dak, wa'izan mufawwahan, seorang pendakwah yang petah berucap, uttuhima bitadlis. Ada jugalah dari sudut ulama hadis kata Hasan ni tadlis.
Tadlis ni panjanglah dalam bab ilmu hadis, kita serahkan orang belajar hadis lah. Jadi kita kata Hasan ni orang hebat, orang yang mantap, orang yang tinggi ilmunya, salah seorang daripada ulama tabi'in yang sangat hebat. Tapi terkena Hasan Basri tidak terkena dengan fiqh, terkena dengan tasawuf. Oh, Hasan Basri. Ada cerita betul, ada banyak cerita tak betul tentang Hasan Basri. Contoh yang tak betul, orang kata Hasan Basri pergi berdebat dengan Rabi'atul Adawiyah. Berdebat konon-kononnya Hasan Basri nak pergi pinang Rabi'ah. Rabi'ah sudah janda pada ketika itu. Setelah kita kaji teliti, Hasan Basri meninggal pada tahun 110. Rabi'atul Adawiyah lahir pada tahun 100. Waktu tu tak kisah kahwin dengan budak, dengan kanak-kanak yang orang masih muda ni. Biasa je masyarakat dia. Masyarakat jahiliah dulu pun tak ada masalah. Yang jadi masalahnya masyarakat liberal ni yang jadi masalah. Tapi dari sudut fakta tu, bila pula Rabi'ah sudah janda umur 10 tahun, mari berdebat dengan tok ayah yang umur 100 tahun, kalah. Konon-kononnya laki-laki ni nafsu 1, akal 9. Orang perempuan nafsu 9, akal 1. Kita kata setelah dikorek, maka cerita ini tidak benar. Ini tak perlulah tuan-tuan dan puan-puan duduk sibuk-sibuk, duduk share cerita Hasan Basri berdebat dengan Rabi'atul Adawiyah dan Hasan Basri kalah. Kita kata tidak, dari sudut fakta sejarah tidak boleh menerima peristiwa tersebut. Jadi tak usah cerita. Kalau ada ustaz cerita, bisik dengan dia ustaz, kaji dulu berapa umur Hasan Basri ketika itu, berapa umur Rabi'ah. Jadi kalau Hasan Basri meninggal 110, Rabi'ah lahir tahun 100. Maknanya kalau kita kata kalau 3 tahun sebelum Hasan Basri meninggal, Rabi'ah baru umur 7 tahun. Ada kena berdebat dengan Tok Syekh yang begini hebat. Jadi biarlah kita bercakap, biar ada fakta, ada maklumat. Jangan lebih kepada auta, tapi kita bercakap biar ada fakta. Itu yang penting bagi kita para pendakwah dalam menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Qala Ibnul Madini mursalatul Hasan. Hadis mursal, mana kalau Hasan rahimahullah kata qala al-Hasan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dipanggil hadis mursal. Hadis mursal ni dia tak sebut nama sahabat. Jadi Ibnul Madini kata kalau dia riwayat daripada siqah, sihah. Tak banyak yang kita boleh kena gugurkan dia riwayat itu. Itu kata. Kata di Abu Zur'ah rahimahullah, kullu syai'in yaqulul Hasan, semua riwayat yang Hasan kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajadtu lahu aslan thabitan. Aku dapati asal hadis itu sabit kecuali 4 hadis. Sebab itulah ulama kata mursal Hasan Basri ini diterima. Ada orang kata asalkan dia mursal tak boleh, kena cari sanad juga biar bersambung. Di mana sahabat yang gugur itu, siapa? Allahu Akbar. Baiklah. Qala al-Hasan, Hasan kata apa? Kuntu adkhulu buyuta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Utsman. Aku pernah masuk dalam bilik rumah Nabi. Dia panggil hujurat. Nabi tak ada rumah tuan-tuan, dia ada hujurat je, dia ada bilik je. Ada bilik. Aku masuk dalam bilik rumah Nabi ni bersama mana tuan-tuan? Agak-agaknya. Atana walu saqfaha biyadi. Aku angkat tangan aku ni boleh pegang atap. Masya Allah. Wa ana ghulamun muhtalim. Aku masih lagi kanak-kanak yang sudah balik lah, sudah bermimpi, muhtalim. Maknanya Hasan kata zaman tu rumah Nabi itu rendah ya, boleh pegang dengan tangan. Rumah kita ini 2 tangga naik, kan? Allah, tak apalah kita nak kata macam mana budaya sudah berubah. Zaman sudah beredar, benda yang Nabi tak larang jangan kita larang. Dalam bab ibadat yang Nabi tak buat jangan kita buat. Itu je cara dia. Dalam bab dunia silakan nak buat berapa rumah tinggi mana tidak menjadi halangan. Qala anhu Ayyub, kata Syekh Ayyub, kana al-Hasan yatakallam bi kalam ka'annahu ad-dur. Allahu Akbar. Dia kata Hasan ni kalau dia bercakap, kata-kata dia macam mutiara, maknanya berfaedah. Fatakallama qaumun ba'dahu bi kalam yakhruju min afwahihim ka'annahu al-qay. Orang lain mari dia bercakap macam keluar muntah. Nauzubillah. Orang yang tak soleh lah kalau pendakwah-pendakwah.
Bolehlah juga. Tapi kalau dia kata Hasan yang bercakap macam mutiara, dia punya mutiara kata, logik. Asha Al-Hasan, Hasan Basri ini hidup, umur dia 88 tahun. Umur dia 88 tahun. 88 tahun. Oh, maaf. Tadi saya kata 100 tahun. Tidak. Dia mati 110. Baik, kita betul balik. Yang penulis tu betul balik. Hasan ni umur dia 88 tahun. Yang saya kata 100 tahun tadi, tahun dia mati. Tahun dia mati. Mana kalau dia berdebat dengan Rabi'ah tadi, tahun 100, kita kata 100 berapa? 107. Nah, maknanya ketika itu Rabi'ah baru 7 tahun. Imam Hasan Basri sudah umur 81 tahun. Masya Allah. Jadi 81 lawan dengan 7 tahun. Janganlah juga pelik-pelik. Tapi tak logik lah. Budak bersatu mari duduk debat dengan kibarul ulama. Kibarul tabi'in. Biar ada fakta lah juga kita tu. Baik. Jadi pencatat minta betul balik dia punya fakta tadi. Wa mata fi awal Rajab. Hasan Basri meninggal pada awal bulan Rajab selepas solat asar hari Khamis tahun 110. Wa kanat janazatuhu masyhudatun. Allahu akbar. Jenazah dia ramai sekali orang soleh datang. Solat ke atas Hasan selepas solat Jumaat di Basrah. Dia mati di Basrah. Tadi ukur rumah Nabi di Madinah itu waktu dia awal lagi, waktu dia muda lagi tu. Setelah dia alim, dia hebat, dia berpindah ke Basrah. Allahu akbar. Jadi katanya pada hari itu selepas solat asar tu penuhlah orang mengiringi jenazah Al-Syekh Al-Imam Al-Hasan bin Yasar Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Baik. Jadi Hasan Basri ini, mana riwayat dia panjang lagi kalau kita nak baca kat, orangnya hebat. Kita pergi kepada siapa pula? Sa'ad bin Ubadah. Hasan Basri cerita kepada kita kisah seorang sahabat nama dia Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad ni mari tanya Nabi tentang mak dia meninggal. Siapa dia Sa'ad? Sa'ad ni orang hebat. Sa'ad bin Ubadah bin Dulaim As-Sahabi Al-Jalil, seorang sahabat yang besar, yang hebat. As-Sayyidul Kabirul Syarif, seorang ketua yang mulia. Dia di Madinah ni banyak Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah ni Al-Khazraji, seorang lagi Sa'ad bin Mu'az. Jadi ketua-ketua dia Sa'ad. Sa'ad bin Ubadah Abu Qais Al-Ansari Al-Khazraji As-Sa'idi Al-Madani An-Naqib. Naqib ni makna ketua yang mari jumpa Nabi SAW, ikat setia, ajak Nabi ke Madinah. Sayyidul Khazraj, ketua bagi kabilah Khazraj. Madinah kan ada dua kabilah, Aus dengan Khazraj. Dia ni Al-Khazraji. Syahid Al-Aqabah wa ghairaha minal masyahid. Dia di antara ketua yang pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di Aqabah. Di Aqabah ni ujung Mina tu. Kita panggil Jamratul Aqabah kan, depan tu. Kalau tuan-tuan pergi Mekah, pergi haji, selepas melontar, sebelum balik ke Khaimah Mu'aisim, kita lalu nak balik ujung jambatan tu, tengok di tepi jalan besar tu. Dia akan ada sebuah masjid. Nama dia Masjid Bai'ah. Ni saya keluarkan masjid ni. Dalam buku ni ada gambar masjid tu. Dia panggil Masjid Bai'ah, Bai'atul Aqabah. Ada warna kuning gitu. Masjid itulah. Di situlah tempat ni ada masjid warna kuning ni. Dalam pagar tu kecil je tepi jalan, tapi di atas jambatan tu nampak. Maknanya dipanggil Syahid Al-Aqabah. Dia saksi, malam tu dia saksi perjanjian Aqabah. Waqtalafu fi syuhudihi badran. Dia pergi perang Badar ke tidak? Ada ulama kata syahidah. Bukhari kata dalam tarikh, dia kata dia pergi perang Badar. Sebab apa perang Badar ni orang khilaf? Sebab perang Badar ni Nabi tak paksa orang pergi. Siapa yang ada di sini ready,
bersedia, ya Allah, kita jalan terus. Sebab nak pergi sekat tentera, bukan tentera, nak pergi sekat barang-barang dagangan yang dibawa oleh Abu Sufyan, takut terlepas. Tapi kalau nak pergi perang, Nabi suruh pergi. Yang lari yang munafikin, itu lain. Siapa dia Sa'ad? Kana jawadan kariman. Allah. Seorang yang pemurah. Pemurah sangat orang sifat dia ni. Setelah Nabi SAW tiba di Madinah, kana Sa'ad yab'asu ilai kulli min jafnah min tharid. Ya Rabb. Setiap hari dia hantar semangkuk sarid. Sarid ni macam bubur lambuk itu. Ada daging dalam tu. Bawa ke Nabi. Nabi duduk di rumah Abu Ayyub Ansari. Di mana? Depan masjid Nabi tu. Rumah Abu Ayyub kat situ. Jadi dia hantar. Ada kalanya sarid dengan daging. Ada hari sarid dengan laban. Kita dengar apa rasa teliu. Masya Allah. Kan? Pakan jabnah. Mangkuk yang dihantar oleh Sa'ad tadi. Mukjizat Nabi SAW. Nabi kita yaduru ma'a Rasulillahi fi buyuti azwajah. Jafnah Sa'ad tadi. Bekas dia. Alhamdulillah. Wa kana Sa'ad. Dengar ni tuan-tuan. Kita kena jadi orang pemurah. Jangan orang bakhil. Sa'ad ni. Pada waktu malam, dia bawa 80 orang ahli sufah. Ahli sufah ni siapa? Ahli sufah ni para sahabat yang datang ke Madinah, yang duduk memondok. Kalau kita sekarang duduk memondok di tepi masjid Nabi tu, ada bangsal, Nabi tak situ. Abu Hurairah salah seorang daripadanya. Mereka ni tak sempat lagi kerja. Bukan malas. Kerana nak tunggu Nabi. Nabi keluar nak kuliah, Nabi nak tazkirah. Mereka ni selalu dekat depan. Nabi ajak perang, bismillah. Orang yang terawal lagi angkat tangan untuk berperang. Itu dia panggil Ahlus Sufah. Ada orang kata ahli tasawuf tu ambil daripada sufah tu lah. Ahli tasawuf kalau betul-betul jadilah. Tapi kalau ahli tasawuf duduk tunggu nak makan saja, bukan. Ahli sufah ni orang yang kuat belajar, kuat menuntut ilmu, kuat berjihad. Ini kita kuat tunggu masjid, ya tunggu orang. Alah, itu bukan ahli sufah itu. Wa kana fi hamiyah syadidah. Dia punya semangat mempertahankan Islam tu kuat. Kan? Dia akhirnya dia berpindah dari Madinah pergi ke Dimashq. Dan dia mati di Hauran. Kubur dia di sana. Ada ulama mengatakan pada tahun 16 Hijrah, waqila ghair zalik. Ada kata lepas pada tu lagi. Yang pentingnya sahabat ni hebat. Siapa dia mak dia yang meninggal tadi? Ummu Sa'ad. Siapa? Ummu Sa'ad yang mati tadi, nama dia Amrah dengan Ain. Amrah binti Mas'ud bin Qais Ansariyah min Bani Najjar. Meninggal bila? Mak dia mati pada hayat Nabi SAW, iaitulah pada tahun yang kelima Hijrah. Dan dia juga minal mubayyat, salah seorang wanita yang ikat setia untuk mempertahankan Islam. Dia meninggal pada bulan Rabiul Awal tahun kelima. Waktu itu Sa'ad bin Ubadah mengikut Nabi SAW bersama dengan Rasulullah pergi peperangan Dumatul Jandal. Ada satu tempat peperangan, nama dia Dumatul Jandal. Jadi bila Nabi SAW balik ke Madinah daripada musafir, Nabi kita pergi ke kubur Ummu Sa'ad, salla alaiha, dan Nabi kita salat di kubur. Wa kana Sa'dun barran biha. Allahu Akbar. Sa'ad seorang anak yang sangat menghormati ibu dia, sangat khidmat daripada mak dia. Sebab itulah, tengok perkara yang keempat. Kana sahabatu ridwanullahu alaihim. Sahabat-sahabat ni baru yang meninggalkan alam jahiliah. Bila nak buat satu perkara, mereka bimbang. Takut perbuatan ini naz'ah. Ada unsur galau daripada jahiliah, tidak diizinkan oleh syarak. Kerana itu, apa kes yang berlaku, mesti mereka rujuk pada Nabi SAW. Saat ialah terkilallah dia, tak sempat, mak dia meninggal ketika dia tak ada di rumah. Jadi dia datang jumpa Nabi SAW. Ya Rasulullah, apakah amalan kebaikan yang saya boleh buat untuk sampaikan pahala kepada mak saya? Apa dia? Jadi dia mari tanya, boleh tak dia sedekah?
dia sedekah, boleh ke tidak? Laisa soalan juz'iyah, bukan mari tanya benda yang kecil, tapi dia tanya tentang apakah amalan yang kita boleh buat kepada orang mati. Maknanya kita boleh sedekah pahala kepada orang mati ni boleh ke tak boleh? Sampai ke tidak pahala? Tuan-tuan dan puan-puan, oleh kerana pahala, dosa, ini semua perkara gaib. Kita tak boleh reka sendiri. Kita kata, oh, siapa dia buat gini, saya jamin pahala sekian. Bohong awak. Mana awak tahu? Mana awak ada autentik untuk nak mengeluarkan satu-satu kenyataan? Kita bukan ni. Kita atas dunia ni pun tak boleh. Kalau benda yang boleh dikeluar oleh pihak istana, pemegang mohon raja-raja yang boleh bercakap. Opi boy, penjaga-jaga tak boleh bercakap. Dalam bab dosa pahala ni, kita tak boleh bercakap. Yang boleh beri siapa? Nabi SAW. Kita boleh kempen apa yang sudah ada. Nabi cakap siapa dia buat gini, pahalanya begini. Sampai pahala ke tak sampai pahala. Jadi kita tak boleh nak senang-senang. Boleh je. Dari kita niat baik, dia jadi baik. Tak semua macam tu. Jadi para pelajar kita kena ingat. Hati-hati dalam masalah seperti ini. Maka dalam kitab ni dia kata, ini bukan kitab perbahasan hukum. Dia banyak pada cerita, jadi kita ringkas ya. Kalau tuan-tuan nak panjang, bab dosa, bab sampai pahala tak sampai pahala ni, ana dah baca panjang dalam beberapa kitab. Di antara kitabnya Perisai Sekalian Mukallaf, yang disyarah oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu ta'ala. Perisai Sekalian Mukallaf, kita bincang dalam bab Wusul As-Sawab. Pahala-pahala yang dibuat oleh orang hidup ni sampai pahala kepada orang mati. Ini pegangan yang kita pegang berdasarkan kepada perbahasan ulama salaf dalam kitab dia Perisai bagi Sekalian Mukallaf pada menyatakan akidah salaf. Alhamdulillah. Baik, wa qad ikhtalafa ulama fi dhalik. Jadi ulama berbeza pandangan tentang sampai tak sampai pahala. Ada sebahagian ulama dia kata tak sampai. Annal mayyit la yu'jar illa ala ma kana 'amilahu fi hayati. Mayat tak boleh apa-apa lagi kecuali apa yang dia buat waktu dia hidup. Mana dalil dia? Dalil dia wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dan tidak ada bagi manusia kecuali apa yang mereka usahakan. Jadi hak kita usaha atas dunia, itu je kita boleh pahala. Itu dalil dia, surah An-Najmi ayat 39. Jadi sempitlah. Hak kita buat boleh, atau hak lepas pada mati tak boleh, kecuali apa yang Nabi sebut je. Hak Nabi sebut boleh pahala, boleh pahala. Saya rasa saya pun tak nak, saya nak pendek jugalah. Kalau tidak panjang pula perbahasan kita ni. Cerita kita banyak lagi ni. Para wafariqun, ada juga ulama mengatakan ma ya'milul akharun lil mayyit. Ada yang mengatakan kalaulah perbuatan itu menjadi sebab oleh mayat. Seperti yang dia buat wakaf waktu dia hidup. Seperti dalam hadis, iza matal insan inqata amaluhu tu. Apabila mati seorang manusia, terputuslah amalannya kecuali 3. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak soleh yang berdoa, itu boleh. Ada yang mengatakan yang memperluaskan lagi semua perkara kebajikan. Kalau kita buat, kita niat pahala kepada orang mati, insya-Allah sampai. Mana dalil dia? Dalil yang pertama suratul Hasyr ayat 10. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Mereka yang datang kemudian daripada orang dulu berdoa, rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ampunlah dosa kami dan dosa, berilah keampunan kepada orang dulu daripada kami. Itu doa. Dan sabda Nabi SAW yang kita baca tadi, iza matal insan inqata amalu. Apabila seorang itu mati, terputuslah amalan sendirinya. Illa min salasin, kecuali 3 perkara. Sadaqatin jariyah, sedekah jariah, mana wakaf.
au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang kita ajar kepada orang, orang duk beramal dengan ilmu kita. Kita ajar dia apa? Zikir, ajar solat, orang semaya boleh pahala kita. Tok guru Quran duk ajar kita Quran dulu. Hari ni pun kita baca Quran boleh pahala kepada dia walau dia sudah mati. Au waladin salihin yad'u lahu, ataupun anak soleh yang berdoa untuk keluarga dia. Hadis ini sahih. Rawahu Muslim. Maka kata ulama Ahlus Sunnah, annal amwat yantafi'una bima yuhdihim ilaihim. Orang mati itu mendapat manfaat daripada hadiah pahala yang diberi oleh orang hidup kepada orang mati daripada amal kebajikan. Panjanglah kalau kita nak dalil ke. Seorang ulama Ibnu Abil Izz Al-Hanafi, dia syarah dalam kitab dia, syarah akidah Tahawiyah. Panjang, dia bawa 30 dalil sampai pahala. Al-Syekh Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Ruh juga hampir sama dengan dua tu. Kalau kita tengok ulama lain pula, Al-Imamun Nawawi contohnya, bawa juga dalil-dalil yang sampai pahala kepada orang mati. Habis kumpulan yang pertama tadi siapa? Jangan terkejut tuan-tuan. Al-Imam Ibn Katsir kata, di antara yang tafsir ayat suratul Najm yang kata tak sampai pahala tadi, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi ulama awal Syafi'i tak sampai pahala. Ulama yang kemudian sampai pahala. Sebab itulah perkara ini perkara khilaf. Jadi kita janganlah bermudah-mudah sampai belaka jadi susah kita. Itu pun kita kena bahas baik-baik. Baiklah secara jemaah sekalian, kalau nak tengok panjang hujah, tengok di syarah kita kepada Perisai Mukallaf. InsyaAllah ada dalil-dalil di sana yang kita bahaskan. Baik. Jadi di antara soalan yang ditanya oleh Sa'ad bin Ubadah ni, soalan dia tentang apa tadi? Tentang boleh tak aku sedekah? Aku sedekah kepada mak aku sampai tidak pahala. Nabi kata na'am, sampai pahala. Ini yang tajuk kita ni, sampai pahala sedekah. Adapun yang lain-lain macam mana? Timbul pula yang lain tu macam mana? Yang lain contohnya doa. Para ulama mengatakan, ijma' ulama mengatakan ad-du'a lil mayyit, kita doa untuk si mati sampai pahala. Daripada anak dia ke, keluarga dia ke, orang ramai ke, orang yang tak kenal pun boleh berlaku. Sebab Nabi sebut, macam mana awak ni? Kan Nabi sebut tadi, awwaladin salihin, anak soleh yang berdoakan. Ni kita kata boleh masuk semua orang macam mana? Kita kata anak soleh tu biasanya yang soleh ni lah yang berdoa. Anak yang toleh lompak je dia, dapat harta pesaka hilang entah ke mana kan. Habis harta balik pula. Nak kata apa? Dia panggil makhrajal ghalib. Kebiasaan. Maka dalil kata doa kepada mayit ni disyariatkan, iaitulah tadi ayat kita baca tadi, suratul Hasyri ayat 10. Ayat yang kedua surah Muhammad ayat 19, wastaghfir li zambika walil mu'minina wal mu'minat. Minta ampunlah kepada dosamu dan kepada orang mukmin dan mukminat. Mana secara umum? Boleh. Surah Muhammad. Hadis Abi Darda, Nabi SAW bersabda, ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi zahril ghaib. Mana-mana orang Islam yang berdoa kepada saudaranya di sebalik tabir, dia tak tahu orang itu tak ada, orang itu mati dah, kita doa pada keampunan pada dia. Illa qalal malaikat kata walaka bimislin, mu dapat juga keampunan. Sahabat kita ni mati, kita doakan, ya Allah ampunkan dia, Allah ampunkan dosa kita. Malaikat mari aminkan, ampun juga dosa dia ni. Baru rajin kita nak doa ke orang kan. Kalau kita sahabat kita sakit, kita pun ingat dengar dia sakit, kita ya Rabbi sembuhlah penyakit dia. Kita ada penyakit, malaikat kata amin, kamu sembuhkan penyakit dia ni. Jadi kita doakan kawan kita, malaikat doa kepada kita, mengaminkan doa kita tadi. Menarik tuan-tuan. Hadis ini sahih, rawahu Muslim. Jadi jangan duk malah nak doa ni. Kita doa juga bila kalau orang bagi sampul. Apa punya cerita? Ini doa kena ikhlas. Tak boleh main sampul-sampul. Main sampul entah sampai tidak. Sebab bila kalau doa tak ikhlas, tak sampai pahala. Ini benda-benda gaib macam ni bahaya. Kita kena telus, kita kena ikhlaskan doa kita tu. Baik, yang keenam, di antara perkara yang keenam yang kita kena ambil itulah istighfar. Kena banyakkan istighfar kepada orang mati. Istighfar sentiasa.
Lebih-lebih lagi selepas berlakunya kematian. Daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, qala kana an-nabiy sallallahu iza furiga min dafnil mayyit waqafa alaih wa qala. Setelah selesai kuburan jenazah, Nabi pun berdiri atas kubur, bukan atas kubur mayat tu, mana dekat kubur. Nabi kata istaghfiru li akhikum wa salu lahu tasbit fa innahu al-ana yus'al. Allahu akbar. Mintalah dengan Allah keampunan kepada saudara kamu dalam kubur ini. Ya Allah, Allah mensabbithu, ya Allah tetapkan pendirian dia, tidak goyah untuk jawab soal mungkar nakir dalam kubur. Fa innahul ana yus'al, dia sekarang ditanya oleh malaikat. Masya-Allah. Hadis ni rawahu Abu Daud. Jadi kita kata itu yang keenam, yang ketujuh, banyak lagi lah tuan-tuan. Kalau kita nak panjangkan cerita boleh. Yang ketujuh, kita juga kena hubungi siapa? Keluarga, kawan-kawan mak ayah kita tu. Contohnya kita kata mak kita dulu waktu dia sihat, dia kawan dengan siapa ya? Dia kawan dengan siapa? Jadi dia pun kita pun tengok. Balik kampung kita pergi cari mana ayah aku dulu. Mana mak ayah aku dulu. Jadi itu kawan-kawan mak kita dulu kita pergi cari. Dia kata ni dalam hadis sebut inna min abarril bir silatul rajul ahla wuddi abihi ba'da an yuwalli. Di antara tanda anak tu berbakti pada ibu bapa, kita pergi buat baik kepada keluarga orang yang disukai bapaknya selepas kematiannya. Hadis ni dalam Muslim, hadis sahih. Mana lepas ada ayah kita tak ada, kita pergi cari kawan-kawan ayah kita, cari kawan-kawan mak kita. Mak cik, mak ngah. Allah, mak ngah dulu kat petang-petang duk berjalan dengan mak. Balik lepas subuh kat berderet, pergi cari nasi mak ni saya beli ni untuk mak ngah makan, niat pahala ke mak kita. Baik, itu tanda anak khidmat pada mak. Walaupun mak kita sudah mati, khidmat tu kena ada. Allahu Akbar. Kemudian yang ke-8 kita boleh puasa. Kalau mayat tu ada tinggal puasa, kita boleh puasa. Dan kalaulah panjanglah. Yang ke-9 dia panggil al-hajju anil mayyit. Kita boleh haji kepada ganti, dia panggil haji badal kepada si mayat. Contohnya ayah kita mati tak sempat haji. Mungkin dengan sebab mereka keuzuran ke, mereka kerana kefakiran. Ada juga masa tu orang fakir, tak ada duit, tapi anak dah besar, dah kerja, alhamdulillah Allah buka rezeki kepada kita. Jadi kita ingat kepada ayah kita, kita pergi haji untuk dia, badal haji. Nak pergi tak boleh, tak ada kuota, upah orang, bolehlah insya-Allah. Umrah boleh, tapi eloknya kita nak upah orang ni biar kita cari orang yang nampak ikhlas lah. Tapi kalau beria-ria sangat, buka syarikat upah haji, buka syarikat upah umrah, duk live kami ni tim buat umrah, nak 500 orang, 1000 orang buat umrah, pagi dua orang, jadi macam ni satu bisnes. Kita kata ini bimbang saya, sebab umrah dengan haji ni perlu ikhlas. Tapi kalau duk main satu bisnes, macam mana kita nak kata ikhlas? Kita tak boleh korek dalam hati orang, tapi cara itu. Ni duduk gantung segenap pokok ni. Upah haji, badal haji 1,500. Bagi ke siapa 1,500? Dia bagi ke siapa? Pernah saya telefon syarikat ni, bang, 1,500 ni buat siapa? Bagi ke pelajar di Mekah. Saya kata saya ni belajar juga di Mekah. Tapi, pelik ni. Boleh jadi dia bagi ke orang tukang buat khemah di Arafah. Kita tak nak tuduh orang, tapi suasana itu meragukan. Kalau kita nak bagi badal haji, bagi umrah, pilih betul-betul orang yang kita yakin, yang kita kenal, kita bagi. Tapi kalau duk main, dah lah 1,500. Hadiah lagi, tasbih, Quran, tama. Berapa tinggi tinggal? Wallahu alam. Kalau tuan-tuan percaya, bagilah. Tapi saya bagi anak meragukan. Wallahu alam. Cakap orang tak ada faedah. Baik, yang terakhir sebagai penutup, kita kembali kepada kisah Sa'ad. Sa'ad mari tanya Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, boleh tak aku sedekah? Nabi kata, na'am. Bermakna, sedekah itu sampai pahala kepada orang mati.
Kita nak sedekah apa? Ingat weh lah kemak, lama dah ingat kemak ni. Habis malam ni kita ambil nasi, buat nasi goreng ke, buat kuih ke, sedekah. Niat pahala raya kemak boleh. Alhamdulillah. Cuma saya bimbang hari ni kuat sangat sedekah pahala ni. Saya bimbang takut tak ada dengan kita. Baca Fatihah orang ni. Ini orang ni. Oh ni mana bahagian kita mana? Kita pun tak banyak sebenarnya pahala. Kalau semua duk bagi dengan orang, apa yang awak tinggal lagi? Dia kata, kan ada orang kata, kalau kita buat pahala, kita ada dengan kita, lepas tu kita bagi pada ayah kita. Jadi, dia ambil separuh, kita ambil separuh. Jadi, ke macam tu. Saya kata, wallahu alam. Cuma, kita bimbang, takut. Kuat sangat bagi dengan orang, akhirnya kita tak ada. Tengok-tengok dalam rekod esok, kosong kita. Mana pahala aku? Dah mungkin orang itu, bagi orang ni. Ini benda gaib. Benda gaib. Sebab itulah kita berpada-pada. Sekali kita ingat mak ayah, kita buatlah kita punya makanan ke, beli beras ke, bagi. Kita beli 3 kapik beras. Satu ayah, satu mak, satu kita. Itu kena ingat. Cuma dalam ayat ini, dalam hadis ini, Nabi kata, Sa'ad kata, fa'ayus sadaqati afdal, sedekah mana yang paling afdal ya Rasulullah? Qala saqyul ma', bagi minum air. Adakah mutlak bagi minum air itu sedekah yang paling baik untuk mayat? Kata ulama hadis, tidak. Tuan-tuan kena faham. Falaisa ala itlaqiha, bukan mutlak. Sebabnya bumi Hijaz, bumi Madinah ni bumi kering. Qillatul abar, telaga-telaga yang air yang bersih tak banyak. Kalau ada pun jauh, contohnya orang duduk di Quba, nak pergi ambil air telaga Usman di mana? Di masjid dekat dengan Syekh Masjid Mujtama' Al-Asyal. Jauh nak pergi ke Uhud tu. Jadi kita kata masa tu orang perlu. Maka Nabi kata yang terbaik untuk sekarang air telaga. Maka Sa'ad pun galilah telaga, terkenallah dengan nama Siqayatu Ali Sa'din. Zaman kita hari ni, contohnya air dah banyak. Tempat kita ni alhamdulillah ada sungai, ada mata air pahit kerajaan pun jarang lah. Kalau putus pun pahit pecah, itu emergency lah tu. Jadi adakah kita gali telaga sini? Saya tuan-tuan mari ke masjid, saya nak gali telaga. Adakah afdal? Kita kata belum tentu. Boleh jadi di kawasan ini sudah dekat dengan sungai. Apa yang kita dia perlu di sini? Boleh jadi penggali kubur. Boleh. Jadi kita kena tengok sedekah yang paling afdal yang kita buat, apakah keperluan tempat itu? Tempat ni perlu apa? Kalau kita pergi di kawasan air payah sini, air syarikat air ni selalu putus, tekanan tak kuat. Ketika itu kalau kita boring air, afdal. Tapi kalau air ni banyak dah, kita nak kat boring air pula. Buat apa dia panggil tahsilul hasil? Kita cari benda lain yang di sini apa masalah? Dia kata sini air okey, air bukit banyak tapi elektrik pula tak ada. Kita buat generator. Jadi kita kena tengok keperluan itu, tengok kepada apa yang diperlukan. Sebab tu kita tengok NGO kita ni tak sama. Ada NGO yang bawa telaga ke negeri tertentu, ada yang bawa mari musim sejuk ni duk kempen bawa ni pula ni, bawa apa ni, kain selimut lah, bawa ni. Jadi kita kata Nabi jawab itu bagi pihak Sa'ad, buat wakaf air. Jadi wallahu a'lam, itu huraian yang dibuat oleh ulama hadis. Dia kata yang afdalnya kita buat wakaf ni mengikut keperluan, tak semestinya air. Jadi kita kata, iyalah kita buat juga air. Sini ada air, ada. Penapis air ada tak? Penapis air untuk air bersih? Tak ada. Kita pacak penapis air itu. Jadi maknanya alhamdulillah lah. Setiap tempat tu ada keperluan dia, kita kata alhamdulillah. Tamatlah tuan-tuan kisah kita yang 104. InsyaAllah kita akan masuk kisah yang 105 dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.